Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita Waalaikumsalam buka warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. InsyaAllah kita buka kelas kita hari ini dengan memulai kitab Al-Fatihah. Okay. Cepat, ambil masa sikit je. Kelas tuition yang dibawakan oleh sahabat STAM ini sebenarnya ditaja penuh oleh Yayasan Maghfirah. Saya nak mengajak semua untuk menyebarkan lagi mengenai kelas ini agar lebih ramai sahabat-sahabat di luar sana mendapat manfaat ini. Saya ingin maklumkan Yayasan Maghfirah merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah bahagian al-ihwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri yang melaksanakan berbagai program dakwah dan kemasyarakatan secara percuma. Antara program yang dijalankan adalah kelas bimbingan Al-Quran bermodul kepada kanak-kanak dan dewasa secara percuma. Program pemberian bantuan barangan asas kepada yang layak dan memerlukan. Program bantuan bencana dan pelbagai lagi program percuma secara kelas tafsir seperti kelas tafsir, tadabbur Al-Quran, pengajian hadis dan sebagainya yang akan dipimpin sendiri oleh Ustaz Najdi, Ustaz Ilyas Ismail, Dr. Sanusi dan Ustaz Syamil. Para pelajar boleh layari yayasanmaghfirah.org bagi mengetahui lebih lagi tentang Yayasan Maghfirah. Okay, hari ini kita belajar 2 bab. Jadi kita mulakan dengan insyaAllah kita mulakan dengan bab maf'ul mutlak. Okay. InsyaAllah maf'ul mutlak ni dia tak susah pun, dia mudah insyaAllah. Okay. Nampakkah yang saya share screen sekarang? Nampak? Kan dah nampak? Nampak? Okay. Kita mulakan dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni dia bab ketiga kan dalam nahwu tu. Fa'il, fa'il, naibul fa'il baru maf'ul mutlak. Okay. Hari ni kita belajar maf'ul mutlak. Dalam maf'ul mutlak ni yang kita perlu faham dahulu adalah perbezaan di antara fa'il dan masdar. Apa itu fa'il, apa itu masdar? Selalunya orang keliru. Apa tu fa'il, apa tu masdar? Okey. Dalam maf'ul mutlak, key point yang pertama kita kena boleh bezakan mana satu fa'il, mana satu masdar. Fa'il ni dia ni. Fa'il tu apa? Fa'il tu ma yadullu ala syai'aini. Dia menunjukkan dua perkara. Dia menunjukkan dua perkara. Fa'il ni dia menunjukkan dua perkara. Yang pertama adalah al-hadas. Al-hadasu. Kejadian tu. Kejadian sesuatu. Kejadian sesuatu tu. Yang kedua adalah zaman. Dia menunjukkan kejadian yang menunjukkan zaman. Supaya kita mau faham, okey, kita tengok contoh tu kan. Yang pertama qama. Ada qama, ada yaqumu, ada qum. Macam kita tahu qama tu dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi kalau dia qama yadullu ala qiyam fi zaman madhi. Dia menunjukkan berdiri tu menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Qama. Kalau kita bilang qama Muhammad, maksudnya qama di situ adalah telah berlalu. Muhammad telah berdiri. Qama itu fi'il. Fi'il yang pertama adalah fi'il madhi. Qama. Okay, al-hadas di situ adalah berdiri. Perbuatan dia berdiri. Lepas tu ada zaman. Kita tahu yang qama tu sudah berdiri. Mungkin kemarin, mungkin baru je tadi. Kalau yang kedua, yaqumu. Yaqumu itu fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Perbuatan dia sama juga berdiri. Cuma sama ada sekarang ataupun akan datang. Mungkin kita cakap, kalau kita bilang Muhammad yaqumu, mungkin Muhammad sedang berdiri. Ataupun akan datang, Muhammad akan berdiri. Contoh. Okay, itu yang kedua, fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'il amar. Qum, dia bilang. Qum, berdiri, dia bilang. Kalau fi'il amar, tentulah untuk masa akan datang kan. Maksudnya, orang yang kita suruh tu dia belum berdiri lagi pun. Tapi kita suruh dia qum. Itu. Jadi, fi'il ni dia menunjukkan dua perkara. Pertama, al-hadasu, perbuatan tu sendiri. Orang bilang kejadian dia. Yang kedua, zaman.
Dia ada sama ada dia tu telah berlalu, sekarang ataupun yang akan datang. Manakala kalau masdar pula, masdar ni dia menunjukkan al-hadas faqat. Dia menunjukkan kejadian sahaja. Dia tidak menunjukkan zaman. Dia bukan tentang zaman. Maksudnya contoh al-qiyam. Masdar bagi qama ni al-qiyam. Ni, qiyam. Ini masdar dia. Dia menunjukkan kejadian sejak berdiri. Dia tidak menunjukkan zaman. Saya bagi contoh. Contoh kalau saya sedang membaca buku. Saya akan cakap qara'tu al-kitab. Qara'tu al-kitab. Kalau saya cakap saya sudah baca buku, maksudnya saya akan cakap qara'tu al-kitab. Tapi kalau saya cakap saya sedang membaca kitab, aqra'u al-kitab. Kan? Dia berkaitan tentang zaman, sama ada sudah atau belum. Tapi kalau orang tanya saya, apa hobi saya? Contoh, ma hiwayatuki, dia tanya saya. Saya pun jawab, hiwayati qira'atul kutub. Qira'atul kutub. Adakah saya jawab dengan dia, hiwayati qara'atul kutub? Tidak kan? Saya akan jawab qira'ah. Qira'ah itu adalah masdar. Saya cakap apa? Saya cakap hobi saya membaca buku. Saya cuma menunjukkan al-hadas tu sahaja. Saya tidak cakap zaman. Kalaulah saya jawab tu hiwayati qara'atul kitab. Contoh, saya cakap hobi saya telah membaca kitab. Benda tu dia jadi cantik kan, masdar. Masdar ni dia tiada zaman. Dia bukan tentang sudah berlalu ke atau tidak ke atau akan datang, bukan. Dia cuma kejadian sahaja. Macam membaca buku gitu. Tapi kalau macam saya sudah baca buku, saya akan cakap qara'tul kitab. Itulah qira'ah. Gitulah masdar dan fi'il. Boleh bezakan? Takkan ni faham? Faham. Faham. Okey. Alhamdulillah. Kalau faham, kalau sudah boleh bezakan apa tu fi'il, apa tu masdar, kita teruskan dengan seterusnya. Barulah kita boleh masuk ta'rif maf'ul mutlaq. Okey. Apa tu maf'ul mutlaq? Okey. Maf'ul mutlaq ni yang pertama dia mesti masdar. Maf'ul mutlaq mesti masdar. Itulah dia cerita tadi tentang masdar dan fi'il. Maf'ul mutlaq mesti pertama masdar. Yang kedua dalam keadaan muntasab. Dia sampai bila-bila maf'ul mutlaq ni dalam keadaan mansub. Sampai bila-bila dia akan dalam keadaan mansub. Kalau kita mau i'rab je, letak je maf'ul mutlaq, lepas maf'ul mutlaq terus letak mansub. Memang dia tak akan pernah maf'ul mutlaq majrur, maf'ul mutlaq marfu' salah. Dia sampai bila-bila akan letak maf'ul mutlaq mansub. Okey, sama ada dia tu taukidan li'amilihi ataupun bayanan li nau'ihi ataupun adadihi. Dia ada tiga. Jenis dia ada tiga. Sama ada kita menegaskan amil itu adalah fi'il. Okey, fi'il. Ingat. Taukid yang pertama taukidan li'amilihi, menegaskan fi'il. Yang kedua bayan li nau'ihi. Bayan li nau'ihi, menjelaskan jenis lagi. Yang ketiga adad. Okey, itu nanti kita cerita. Yang penting kalau dia tanya apa tu maf'ul mutlaq tu adalah masdar muntasab taukidan li'amilihi au bayanan li nau'ihi au adadihi. Okey. Inilah contoh dia, darabtu darban. Itu taukidan li'amilihi. Sirtu sir zaid. Bayanan li nau'ihi. Darabtu darbataini adadihi. Itu nanti kita tengok. Lepas tu dia cakap sini. Sumya maf'ulan mutlaqan li sidqil maf'ul alaihi ghair muqayyad biharfi jar wa nahwahu. Ahlan yang masuk. Sekarang ni dia cakap kenapa dia dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Sebab kalau mafa'il ni kan dia ada banyak. Mafa'il ni sama ada dalam geng mafa'il ni dia ada maf'ul li ajli, maf'ulun bi, maf'ul ma'ahu, semua tu kan. Lepas tu dia tanya kenapa dia dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Sebab kalau dia dinamakan sebagai maf'ul mutlaq, senang cerita dia ghair muqayyad bi hurufil jar wa nahwahu. Okey, itu jawapan dia. Dia tidak bergantung, tidak terikat dengan huruf jar ataupun apa-apa yang seperti huruf jar. Okey, saya bagi contoh. Contoh perkataan qama. Okey, qama berdiri tadi yang ni. Perkataan qama. Okey, qama. Qama adalah fi'il lazim. Okey, qama tu adalah fi'il lazim. Kenapa saya katakan fi'il lazim? Sebab kalau kita mau buat ayat menggunakan perkataan qama, maf'ulun bihnya tu, orang bilang maf'ulun bihnya, dia kan memerlukan kepada huruf jar.
Kalau asalkan fi'il lazim ni tidak memerlukan kepada huruf jar, tidak memerlukan kepada maf'ul bih, tapi mau katanya koma ni dia memerlukan huruf jar untuk menjadikan maf'ul bih itu perlukan huruf jar untuk wujud. Contoh macam saya cakap koma Muhammad, contoh koma Muhammad alal, contoh lagi saya cakap alal minassa, dia di atas pentas, dia berdiri di atas pentas. Dia ada huruf jar ala. Itu untuk menjadikan dia maf'ul bih. Dia memerlukan huruf jar. Ada terikat kan, koma. Kalau kita dah letak ala, mana boleh kita letakkan koma Muhammad al-minassa. Dia tidak jadi. Dia mesti ada huruf jar. Dia terikat. Tapi kalau dia kata dalam maf'ul mutlak ni, dia tidak perlu. Dia tidak terikat kepada huruf jar. Contoh kita mau letak koma Muhammad qiyaman. Qiyaman. Dia cuma mau menegaskan balik dia punya fi'il tu tanpa memerlu menggunakan huruf jar. Dia tidak terikat kepada huruf jar, zaraf ataupun apa-apa pun. Okay? Faham? Boleh faham? Kan dah faham? Boleh. Boleh. Okay. Alhamdulillah kalau boleh faham. Okay. Itu untuk pengenalan pertama. Terusnya kita pergi al-amil fi maf'ul mutlak. Okay. Dia cerita. Yang pertama ni, sebelah kanan ni kan, ni. Yantasibul maf'ul mutlak bi salasati awamil. Maf'ul mutlak ni dia mansubkan. Ada dengan sebab 3 faktor. Kenapa dia mansub? Mesti ada 3 faktor ni menjadikan dia mansub. Mesti ada 3 benda ni duluan barulah wujudnya maf'ul mutlak. Yang pertama apa dia? Yang pertama masdar. Bila mana wujudnya masdar, maka boleh kita mansubkan maf'ul mutlak. Maka maf'ul mutlak tu pun menjadi mansub. Contoh, ajibtu min darbika Zaidan darban syadidan. Darban syadidan itu adalah maf'ul mutlak. Darbika tu dia punya amil dia. Dalam keadaan masdar. Faktor yang pertama, okey? Faktor yang pertama adalah masdar, okey? Darbika. Sebab ada darbika, maka maf'ul mutlak tu dalam keadaan mansub. Wujudnya maf'ul mutlak. Okey, yang kedua dalam keadaan fi'il. Yang pertama masdar, yang kedua fi'il. Contoh darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Darabtu adalah fi'il. Okey? Darabtu. Itu adalah fi'il kan? Darab. Fi'il tu menyebabkan adanya maf'ul mutlak ni dalam keadaan mansub. Okey? Darban. Adanya maf'ul mutlak dalam keadaan mansub disebabkan ada fi'il. Okey, yang ketiga apa lagi yang boleh memansubkan maf'ul mutlak? Wasfun. Wasfun pun boleh. Contoh, ana daribun Zaidan darban. Ana daribun. Saya pemukul Zaid darban. Darban di situ adalah maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak tu dia menegaskan wasfun. Wasfun. Maksudnya wasfun tu, darib tu, itulah yang menyebabkan darban itu mansub. Okey? Kalau saya tanya, perkara yang boleh, berapa faktor yang membolehkan maf'ul mutlak itu mansub? Ada 3. Yang pertama masdar, yang kedua fi'il, yang ketiga wasfun. Okey? Clear? Yang itu clear? Yang nombor 1 tu masdar dia yang mana? Darbika ke darban? Darbika. Okey, begini. Yang pertama kamu tanyakan, mana satu wasfunnya kan? Yang pertama masdar tu kan? Masdar tu ada 2 di situ. Darbika dengan darban. Okey, yang maf'ul mutlak ni kan darban. Japa saya kasih tanda. Okay, kamu nampak. Ni kan? Okey, ni wasfun. Ini wasfun, ini masdar. Kenapa saya bilang yang ini masdar di belakang ni semua? Sebab yang di belakang ni dia adalah maf'ul mutlak. Okey? Maf'ul mutlak kan bisa bilang di dalam keadaan masdar. Okey, itu clear. Yang pertama ni memang wasfun, memang masdar semuanya di belakang. Okey, cuma yang pertama ni dia ada 2 masdar. Maksudnya masdar yang memansubkan masdar. Faham tak? Masdar yang memansubkan masdar. Sebab maf'ul mutlak sampai bila-bila di dalam keadaan masdar. Dan yang memansubkan masdar yang kedua, yakni maf'ul mutlak, masdar juga. Faham tak? Masdar yang pertama, dia amil. Dia orang bilang faktor. Masdar yang pertama. Faktor dia apa? Faktor dia menyebabkan masdar yang kedua ni mansub. Kalau yang ini,
faktor dia fi'il. Kalau yang ini wasfun. Okay, faham? Clear kan tak? Clear? Anis faham Anis? Ya. Ya. Kena doa je. Okay. Terima kasih. Kalau dah faham, tanya je Tanya je semula. Okay, kita teruskan yang sebelah ni. Yang ini pula dia cerita tentang mazhab ulama fi asal masdar. Asal masdar tu. Orang bilang masdar ni terbentuk daripada apa? Orang bilang banyaklah, adalah khilaf ulama. Ikhtilaf ulama tu kan. Okay, kalau kata Kufiyun, ni pertama, Kufiyun. Kufiyun kata anal fi'il masdar anal fi'il asal. Fi'il tu asal. Masdar tu mushtaq minhu. Maksudnya fi'il datang duluan, baru datangnya masdar. Itu yang macam kita pegang sekarang kan. Orang bilang itulah yang sahih, itulah dia bilang huwa sahih, dia bilang. Inilah yang kita pegang. Kita cakap contoh kan, qama yaqumu qum. Itu adalah fi'il kan. Qama yaqumu qum. Lepas tu masdar dia qiyam. Kan? Kita datangkan qiyam tu, masdar tu selepas kita datangkan dia punya fi'il. Faham? Itu Kufiyun cakap. Yang macam kita pegang lah, dan itu adalah sahih. Kalau mazhab akhar cakap masdar tu asal. Masdar pula yang asal. Orang bilang qiyam. Qiyam tadi tu yang asal. Dan fi'il tu mushtaq daripada qiyam. Ini kata mazhab akhar. Sebahagian yang lain kata masdar yang pula asal. Yang fi'il tu mushtaq. Okay. Kalau yang ketiga, Ibnu Talha. Ibnu Talha kata kullu minal masdar wal fi'il asal bi ra'sihi. Semua daripada masdar dengan fi'il tu diorang asal daripada diri diorang sendiri. Tiada satu pun yang mushtaq daripada siapa. Faham tak? Maksudnya qiyam tu memang wujudlah qiyam. Qoma pun memang wujudlah qoma. Tanpa diorang ni, tanpa orang bilang bergaduh yang qoma ni asal daripada qiyam. Qiyam ni asal daripada qoma. Kalau Ibnu Talha kata dua-dua diorang wujud sendiri. Tanpa mushtaq daripada sesiapa. Itu kata Ibnu Talha. Tapi yang kita pegang adalah Kufiyun ni. Yang ini yang kita pegang sekarang. Dan dia cakap inilah yang sahih kan. Yang fi'il tu asal, masdar tu mushtaq minhu. Okay? Tapi saya tidak katakan pendapat mazhab-mazhab lain tu salah. Tidak, saya tidak katakan begitu. Cuma yang kita pegang sekarang, pembelajaran yang kita belajar sekarang adalah Kufiyun. Okay? Okay. Sampai yang mazhab ni boleh faham? Saya mau ulang. Faham. Cuma di buku saya ditulis mazhab akhar ni yang sahih. Maksudnya yang sahih. Masdar asal. Itu yang pandangan yang sahih. Dia cakap itu yang sahih. Ya. Itu buku apa? Buku Mulakhas Nahwu Sharaf Tam. Tahun 2020? Edisi 2022. Yang baru? Yang baru punya? Nanti cuba rujuk nanti dekat buku teks kalau mana satu yang dia bilang sahih, okay? Cuba nanti cek. Tapi kalau saya belajar dulu, inilah yang sahih dia kata. Tapi nanti saya rujuk balik, okay? Okay. Nanti saya inform semula. Boleh? Boleh. Okay, jadi macam tu. Sampai yang ini faham? InsyaAllah faham. Yang mazhab ni, dia jarang juga tanya, tapi dah mustahil lah dia tanya. Kadang-kadang dia tanya dekat paper 1, kata 1, dekat bahagian bulat-bulat. Yang objektif. Tapi itulah, dia banyak kan kalau dekat dalam ni pun dia banyak mazhab kan. Dekat dalam Nahwu ni, dekat bapa plan pun banyak. Jadi sebelum belajar yang mazhab ni, kita orang bilang belajar dulu dia punya Nahwu. Gitu. Tapi dah mustahil lah dia keluar. Okay, lepas itu belajar tu, kita terus kepada ni baru kita belajar dia punya jenis. Ahwal maf'ul mutlaq. Okay,
keadaan maf'ul mutlak. Dia ada berapa? Dia ada 3. Dia ada 3. Yang pertama, an yakuna muakkidan li'amilihi. Allah. Dia menegaskan amil. Amil tu apa? Amil tu dah semestinya fi'il amil tu yang Nina tadi. Yang awamil tu sama ada masdar, sama ada fi'il, sama ada wasfun. Itulah amil. Okey? Kiranya yang pertama muakkidan li amilihi. Sama ada dia menegaskan masdar tadi ataupun dia menegaskan fi'il ataupun dia menegaskan wasfun. Okey? Contoh dia syarabtu syarban. Syarban ni dia maf'ul mutlak. Dia maf'ul mutlak, dia menegaskan siapa? Syaraba, fi'il tu. Syarabtu syarban. Dia menegaskan fi'il. Sama juga darabtu darban. Darban tu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia menegaskan daraba. Daraba di situ adalah dia punya fi'il. Sirtu siran. Sirtu tu pun dia menegaskan dia punya fi'il. Okay? Macam yang ini pun sama juga macam yang ni. Ana darib Zaidan darban. Darban tu muakkidan li amilihi. Kenapa saya cakap gitu? Sebab dia menegaskan wasfun. Wasfun di situ amil. Wasfun di situ pun amil. Masdar ni pun amil. Okey? Amil ni ada 3. Sama ada masdar, fi'il atau wasfun. Itu cerita yang pertama. Dia cuma menegaskan amil. Okey, yang kedua, dia mubayyinan li naw'ihi. Dia menerangkan lagi jenis dia. Sirtu sir zirush. Dia menerangkan saya berjalan macam dia cakap, saya berjalan perjalanan orang yang bijak. Sir zirashid. Kalau dia muakkidan li amilihi, dia cuma menegaskan dia punya ni, dia punya amil, dia akan jadi macam ni je, sirtu siran. Sirtu siran. Tapi dia mubayyinan li naw'ihi lagi. Dia mau terangkan jenis lagi. Jenis yang orang bilang perjalanan yang macam mana? Perjalanan yang macam mana? Perjalanan orang yang bijak. Zirush. Kalau saya silap orang yang bijak. Kalau yang ini sirtu siran hasanan. Itulah maksudnya dia menerangkan lagi sirtu perjalanan yang macam mana? Perjalanan yang hasanan. Mubayyinan li naw'ihi. Sama juga macam mubayyinan li naw'ihi tu macam yang Nina. Ni. Ajibtu min darbika Zaidan darban syadidan. Kalau dia buang syadidan, tiada syadidan di sini, kalaulah syadidan tu tidak wujud. Kalau dia tidak wujud, kalau darban sahaja, maka darban di situ adalah tanpa syadidan. Kalau dia tanpa syadidan, maka darban di situ adalah muakkidan li naw'ihi, muakkidan li amilihi. Dia cuma menegaskan masdar dia. Okey? Dia jadi yang pertama ni, muakkidan li amilihi. Tapi dia mau jelaskan lagi dia punya jenis tu. Darban syadidan. Dia mau bilang pukul yang betul-betul pukul. Yang sangat-sangat. Gitu. Jadi masuklah darban syadidan ni dalam mubayyinan li naw'ihi. Li naw'. Okey? Yang kedua. Yang ketiga dia bilang mubayyinan lil adad. Dia menerangkan adat. Contoh, darabtu darbatan. Ni, darbatan. Saya pukul sekali. Darbatan. Kalau yang kedua, darabtu darbataini. Saya pukul 2 kali. Yang ketiga, darabtu darbat. Saya pukul berkali-kali. Tapi ingat, mubayyinan lil adad ni dalam keadaan dia cuma dalam keadaan mufrad, musanna dan jamak. Okey, dalam keadaan mufrad, musanna dan jamak. Contoh ni lah. Darabtu darbatan, darabtu darbatain, darabtu darbat. Okey? Dalam keadaan musanna, mufrad, musanna, jamak. Dia bukan dalam keadaan adat. Okey? Sebab nanti kita akan jumpa dia menerangkan adat juga, tapi dia gunakan nombor. Okey? Yang ini kita ingat, yang pertama ni mubayyinan lil adat ni adalah dia dalam keadaan baik. Okey? Yang ini boleh faham? Clear atau tidak? Clear? Anis, clear? InsyaAllah. Okay, kalau dah faham, bagi tahu je. Okay. Sekarang kita cerita. Ma yanubu anil maf'ul mutlak. Apa yang boleh menggantikan maf'ul mutlak? Dia orang bilang dia boleh menggantikan maf'ul mutlak, tapi dia bukan maf'ul mutlak, tapi dia boleh menggantikan maf'ul mutlak. Kan tadi kita belajar maf'ul mutlak ni
yang dia sebiji macam dia punya amil kan. Nampak kan ni kita belajar ni kan, rupa-rupa maf'ul mutlak ni dorban, siran. Rupa-rupa maf'ul mutlak ni sebiji macam dia punya amil, macam amil dia tu. Ni macam sir tu kan, siran, sebiji kan, dekat-dekat. Betul-betul masdar dia. Darab tu dorban, dekat-dekat kan. Memang kita tahulah kalau maf'ul mutlak ni senang mau cari. So kita tengok je mana dua yang serupa. Itu asalnya kita cari mudah. Tapi kadang-kadang inilah dia cerita apa lagi yang boleh menggantikan maf'ul mutlak tu. Okay. Yang boleh menggantikan maf'ul mutlak tu, ni sepatutnya kan kita belajar dia masdar. Sepatutnya kita belajar dia memang masdar. Dia masdar daripada amil. Masdar daripada amil tu. Okay. Asalnya begitu. Tapi dia bilang apa yang boleh menggantikan maf'ul mutlak selain daripada masdar tu. Okay. Yang pertama, ma yadullu alaihi ka kullu wa ba'du. Ini nah. Yang menunjukkan dia seperti kullu wa ba'du. Dia mesti kullu, perkataan kullu sama ba'du tu, ba'du dengan kullu dia mudhaf, idhafah kepada masdar. Diorang bersandar dengan masdar. Okey, kita tengok contoh. Jiddu kullul jid. Jiddu kullul jid. Kullu tu, kullul jid tu di situ dalam keadaan maf'ul mutlak. Okey, dalam keadaan maf'ul mutlak. Contoh yang kedua, darabtuhu ba'dud darb. Darabtuhu ba'dud darb. Ni, ba'dud darb di situ adalah maf'ul mutlak. Ba'dud darb. Contoh yang ketiga, fala tamilu kullal mail. Fala tamilu kullal mail. Ni. Kullal mail di situ adalah maf'ul mutlak. Nampak? Kullu sama al-mail. Dia ada masdar di situ al-mail, tapi dia bersandar dengan kullu. Jadi ni juga al-jid ni dia bersandar dengan kullu. Ad-darb ni pun masdar kan, tapi bersandar dengan ba'du. Jadi kalau dia bersandar dengan ba'du dengan kullu, dua-dua tu masdar dia. Dua-dua tu maf'ul mutlak. Okey? Itu yang pertama. Dia tidak maf'ul mutlak tapi dia tidak maf'ul mutlak tapi ada kullu sama ba'du yang bersandar dengan masdar. Okey, yang kedua, dia ada masdar, tapi masdar dia tu masdar yang muradif. Dia macam masdar tapi seerti dengan fi'il yang disebutkan. Contoh macam qa'adtu julusan. Allahu akbar. Qa'adtu julusan. Ni kan? Qa'adtu julusan. Qa'ada tu kan duduk. Julusan tu pun duduk. Qa'ada tu duduk, julusan tu pun duduk. Jadi diorang sama seerti, muradif kan? Nampakkah? Qa'ada tu fi'il. Qa'adtu saya duduk. Julusan tu adalah dia punya masdar. Masdar di situ dalam keadaan maf'ul mutlak. Kenapa saya katakan maf'ul mutlak? Sebab julusan tu dia menerangkan qa'ada dan dua-dua tu adalah seerti. Qa'ada duduk, julusan pun duduk. Sama juga afraha al-jazl. Dua-dua pun sama, gembira, ceria, sama. Perkara yang sama. Contoh, qumtu wuqufan. Saya berdiri wuqufan. Berdiri juga. Fahamkah? Yes, dia muradif. Dia masdar. Wuqufan, dia masdar kan? Tapi dia maf'ul mutlak. Tapi dalam keadaan dia tu muradif. Masdar muradif. Okay? Yang pertama, kullu wa ba'du. Yang kedua, masdar muradif. Yang ketiga, isim isyarah. Yang boleh gantikan juga adalah isim isyarah. Isim isyarah. Contoh, darabtuhu zalika darb. Ataupun zanantu zaka. Zaka dengan zalika. Okey? Zalika darb. Zalika darb dengan zaka zan. Itu dia punya maf'ul mutlak. Okey? Kalau nampak dekat dalam ni ada dia punya zalika dengan apa-apalah isim isyarah, itulah dia punya maf'ul mutlak. Okey, yang keempat domir. Domir ni dia mengelirukan sedikit. Kenapa saya katakan mengelirukan sedikit? Cuba tengok contoh yang ketiga tu. Darabtuhu zalika darb. Okey, kenapa kita nak pilih domir? Kenapa nak kita pilih hak di domir tu dekat darabtuhu? Kenapa kita nak pilih hu di situ menjadi maf'ul mutlak? Kenapa? Cuba tengok yang ni lagi. Ni, yang pertama ni. Kenapa kita nak pilih darabtuhu hu di situ sebagai maf'ul mutlak? Dalam kategori domir. Darabtuhu ba'du darb.
Kenapa kita nak pilih who di situ? Tapi kenapa pula dekat domir yang ni kita pilih who tu? Kenapa darabtuhu Zaidan? Who tu yang sebagai dia punya maf'ul mutlak. Sebab sorry lah, buruk saya highlight. Okay, sebab pasal dia bilang domir di situ, domir yang kita pilih sebagai maf'ul mutlak ni, yang boleh menggantikan maf'ul mutlak ni adalah domir yang menunjukkan kepada masdar. Dia menunjukkan kepada masdar. Okey. Contoh dia darabtuhu Zaidan. Dia memukul Zaidan. Okey, dia memukul Zaidan kan? Tapi darabtu bukan. Darabtuhu. Saya memukul Zaid. Who di situ menunjukkan apa? Menunjukkan ni ad-darb ni. Dia punya takdir ad-darb. Maksudnya who di situ membawa maksud ad-darb. Maksudnya asal dia begini betul. Darabtu ad-darb Zaidan. Contoh. Sebenarnya begitu. Saya memukul Zaid dengan pukulan itu. Dia cakap who di situ menunjukkan macam saya memukul Zaid dengan pukulan itu. Saya memukul Zaid dengan pukulan itu. Who di situ, domir who di situ bukan membawa maksud orang. Bukan menunjukkan orang. Who di situ menunjukkan kepada masdar iaitu ad-darb. Perbuatan itulah, perbuatan itu. Saya memukul Zaid, who tu darabtu who, saya memukul dengan pukulan itu. Siapa yang kita pukul? Si Zaid. Okey, saya memukul Zaid dengan pukulan itu. Contoh lagi yang kedua, la u'adzibuhu ahadan minal alimin. U'adzibuhu. Who di situ bukan menunjukkan orang. Who di situ menunjukkan masdar iaitu azab. Ni. La u'adzibul azab. La u'adzibul azab. Who di situ untuk azab. Itu beza dia. Okey, kita tengok yang macam saya cakap tadi supaya clear kan. Darabtuhu zalikad darb. Darabtuhu. Who di situ menunjukkan orang. Who di situ menunjukkan orang. Bukanlah juga orang. Mungkin boleh jadi haiwan. Apa-apalah. Yang penting dia menunjukkan orang, haiwan, apa yang boleh dipukul. Orang bilang fa'il lah. Mungkin menunjukkan yang orangnya. Contoh, darabtuhu. Who di situ mungkin boleh jadi Zaid ka, kalbun ka, kitun ka. Who di situ menunjukkan orang. Maksudnya, saya memukulnya. Saya memukulnya zalikat darb. Dengan pukulan itu. Berbeza dengan yang di bawah ni. Yang darabtuhu Zaidan ni. Saya memukul dengan pukulan itu. Who di situ maksudnya dengan pukulan itu. Kalau yang di atas ni darabtuhu zalikat darb, darabtuhu ba'dud darb, itu maksudnya who di situ menunjukkannya. Dia. Saya memukulnya. Saya memukul dia dengan pukulan itu. Ataupun saya memukul dia dengan setengah pukulan. Contoh. Gitu. Yang itu clear. Clear tak yang itu? Kan dah clear? Clear? Clear. Betul clear. Anis faham? Faham? Okay. Lepas tu, ini yang kelima. Masdar. Dia menunjukkan adat. Kalau yang tadi, yang saya cakap tu kan, ni, dia menerangkan adat. Tapi adat dia di sini dalam keadaan mufrad, musanna, jamak. Dia cuma darbatan, darbatain, darbat, darbatin. Itu kan. Mufrad, musanna, jamak. Tapi kalau dekat yang ini, ma yadullu ala adat masdar ni gina dia darabtuhu 20 darba. Fajliduhum 80 jaldah. Nampak? Dia ada adat dia, ada nombor. Gitu. Jadi itu dia punya masdar. Itu dia punya maf'ul mutlak. Okey? Ada dia punya nombor. Okey, yang keenam, ma yadullu 'ala al-ala al-ma'hud li fi'lihi. Dia menunjukkan alat yang digunakan untuk kelakuan tu. Contoh, darabtuhu sautan. Sautan tu rotan ke? Saya memukulnya dengan rotan. Sautan. Jadi sautan di situ adalah dia punya maf'ul mutlak. Asal dia nina. Darabtuhu darbus saut. Asal dia itu. Tapi dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Jadi darabtuhu sautan. Sautan. Jadi sautan tu dia punya maf'ul mutlak. Okey? Okey. Sebelum habis bab ni kan, saya mau faham. Kalau macam jelek gitu. Ni lah. Okey, ni. Kalau dia tanya kan, soalan nombor 2 ni lah selalunya mubainin now ni kan. Kalau dia tanya, contoh dia bagi sir tu siran hasanan. Lepas tu dia tanya, mana dia punya maf'ul mutlak?
Jadi kita kena jawab maf'ul mutlak dia sama ada kau jawab siran ataupun letak siran hasanan. Okey, sama ada letak siran sahaja ataupun letak siran hasanan. Tidak boleh letak hasanan. Faham tak? Kalau kita fikir macam lucu lah dia punya kesan. Tapi budak-budak sekolah aku dulu, pelajar-pelajar kami ada yang begitu. Jadi cuma mau ingatkan sahaja. Kalau dia tanya macam ni kan, mana dia punya maf'ul mutlak, kita boleh jawab siran ataupun siran hasanan. Okey? Boleh letak siran ataupun siran hasanan. Okey? Mubayin din daun yang orang selalu salah. Itu. Jadi itu je lah mau kasih tahu. Sebab dulu kami punya student dia ada yang jawab hasanan je. Dia jawab hasanan je. Jadi itulah kami selalu kena ingat selalu dulu. Kalau dia bilang kalau kamu letak siran je, dia memang maf'ul mutlak lah. Kalau letak siran hasanan pun boleh. Tapi kalau letak hasanan confirm salah. Itu. Ada yang dah clear untuk bab maf'ul mutlak? Clear kan tak? Kan tak? Nak tanya. Makanya, apanya? Kiranya masdar tu adalah maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak ni dalam keadaan masdar. Dia asal dia dalam keadaan masdar. Kan dekat dia punya ni saya bilang. Maf'ul mutlak ni dia dalam keadaan masdar. Faham? Lepas tu mau tanya apa lagi? Dia punya baris tu, contoh kalau dekat contoh dhamir kan, la u'azibuhu ahadan, kiranya dekat mana yang mansub? Dekat mana yang mansub? Okey. Ni kan, la u'azibuhu ahadan minal alamin kan? Hu kan? Kan di sini dia punya maf'ul mutlak yang menggantikan maf'ul mutlak tu hu kan, dhamir. Jadi jangan kamu cari mana dia punya masdar. Menggantikan masdar di situ untuk menjadi maf'ul mutlak adalah hu. Kalau kita i'rab hu tu dia dalam keadaan mansub lah. Hu kalau kita i'rab kau akan i'rab dia dhamir ha'ul ghaibah lah kan. Ha'ul ghaibah dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ul mutlak gitu. Itu cara i'rab dia. Dia bukan kita i'rab maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi fathah. Dia bukan begitu. Kalau i'rab ha ni kan lain. Jadi kalau dekat bagian dhamir ni jangan perlu kamu cari mana masdar dia. Tidak. Dekat dhamir ni dia menggantikan maf'ul mutlak yang masdar. Okey? Hu di situ asal dia adalah ad-darb ni. Al-azab dengan ad-darb. Itu adalah masdar dia. Itu asal dia. Tapi dia gantikan sebagai dhamir. Dia guna hu, dia guna ha tu. Faham? Boleh faham kah? Faham. Dia jangan i'rab, jangan cari mana satu masdar di situ. Dia ha tu membawa ni yadullu ala masdar. Dia menunjukkan kepada masdar tu. Okey. Kita tu punya i'rab kan. Kalau bingung, hu di sini. Hu tu kan, i'rab dia kan. Ada hurufnya. InsyaAllah i'rab dia insyaAllah begini. InsyaAllah begini. Macam mana aku sekarang? Macam mana? Siapa? Sorry ya. Dia dhamir muttasil kan? Hasil dia mesti mabni fi mahalli nasbin maf'ul mutlak. Dia gitu. Hu di situ. Macam itulah. Faham? Situ boleh faham? Nampak
di mana dia punya mansub. Fahamkah Fatin? Fatin faham? Faham? Okay. Anis faham? Faham? Okay. Bab ni faham sudah? Atau ada lagi yang mau ulang? Mau saya ulang explain? Faham. Okay. Faham kan? Faham? Kita tukarlah pergi bab lain. Kita pergi idhofah. Faham? Boleh kan? Boleh? Boleh. Nak tanya last. Yang Ya. sebab tasmiyah tu kan, maf'ul alaih tu merujuk kepada amil ke? Hal itu merujuk kepada amil? Tidak. Fa'il. Lisi deki maf'ul alaih. Dia punya maf'ul tu lah. Maf'ul alaih tu dia punya maf'ul mutlak tu lah. Lisi deki maf'ul mutlak tu. Orang bilang kemurnian maf'ul mutlak tu tanpa dia perlu berkait pun dengan huruf jar ataupun seperti huruf jar. Itulah dia tidak perlu pun kita letak huruf jar. Kalau maf'ulun bi kadang-kadang kan ada yang dia bukan maf'ulun bi tapi dia seolah-olah maf'ulun bi tu dia perlukan huruf jar macam qoma Muhammad fi mana, di mana dia berdiri gitu, ataupun dia perlukan zaraf. Qoma Muhammad amamal bait. Dia perlukan kepada huruf jar zaraf, tapi kalau dekat maf'ul mutlak tu maf'ul alaih di situ menunjukkan maf'ul mutlak kalau saya silap. Maksudnya dia tidak perlukan pun, dia terus direct. Qoma Muhammad qiyaman gitu. Terjawab ke tu jawapanmu? Kan dah terjawab. 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 Ada soalan lagi? Anis ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tidak, tukar apa pula? Boleh? Boleh kan? Okay. Nanti kalau ada yang dah faham lagi, tanya je lagi ya. Sekarang kita sambung pergi bab idhofah. Okey. Bab idhofah, tapi bab idhofah bab idhofah punya nota ni dia semak lah, semak. Sangat-sangat semak. Minta maaf. Okey, sekarang kita belajar bab idhofah. Idhofah tu apa? Idhofah tu dia adalah kejap. Nampak yang saya share screen ni? Clear? Kan dah clear? Nampak? Okay, nampak. Okay. Idhofah tu apa? Idhofah tu adalah ni. Idhofah tu isim ila isim akhar. Bersandarnya isim kepada isim yang lain. Maksudnya dia dua isim. Dia idhofah ni ingat. Yang pertama kita kena ingat idhofah ni tiada kaitan pun dengan fi'il. Dia tiada kaitan dengan fi'il. Dia cuma isim. Okey. Itu yang pertama, dia tiada kaitan dengan fi'il. Okey, yang kedua dia mesti dua isim. Yang pertama dia ada dua isim lah kan? Isim yang pertama dengan isim yang kedua. Bersandarnya isim kepada isim. Maksudnya ada dua isim. Okey, isim yang pertama, kita panggil dia sebagai mudhaf. Okey, isim yang pertama. Isim yang kedua kita panggil dia sebagai mudhafun ilaihi. Itu kena ingat. Maksudnya di dalam idhofah dia ada mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Okey? Dia ada mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Itu dia punya takrif. Idhofah tu isim ila isim akhar. Okey. Contohnya ni lah. Hadha qalamu Muhammad. Qalam Muhammad. Qalam isim yang pertama, Muhammad isim yang kedua. Okey? Okey, ini dia cerita. Apa yang terjadi disebabkan idhofah. Apa yang terjadi disebabkan idhofah? Oh ya, sebelum tu itu betul lah. Apa yang terjadi disebabkan idhofah? Apa yang terjadi? Apa yang idhofah ni
dia menyebabkan hazaf, adakah dia suruh hazaf ini, hazaf itu? Yang pertama iya. Kalau di dalam keadaan idhafah, dia yang akan ada perubahan tu dekat dia punya mudhaf. Yang ada hazaf-hazaf ni dekat bahagian mudhaf. Mudhaf tu yang mana? Mudhaf tu isim yang pertama, okey? Isim yang pertama. Isim yang pertama ni dia cerewet. Dia ada kejap dia mau hazaf, kejap dia hazaf tanwin, kejap dia hazaf nun, kejap dia hazaf apalah, itulah. Kejap dia hazaf alif lam, gitu. Okey. Dekat bahagian isim yang pertama ya, isim yang pertama dekat mudhaf. Okey. Yang pertama dia hazaf apa? Nun tasniah. Nun yang menunjukkan musanna, menunjukkan dua. Menunjukkan dua. Contoh hazani gulamani, asalnya ni nah, hazani gulamani. Menunjukkan dua khadam kan? Dua budak kah? Dua khadam lah, gulam. Kan? Sebenarnya dua, tapi dia sandarkan. Dia mau kasih spesifik lagi. Yang gulam tu, gulamani tu milik siapa? Milik Zaid kan? Jadi bila dia menyandarkan gulamani dengan Zaid, maka gulamani tu mesti hazaf dia punya nun. Hazani gulama Zaidin. Gitu. Faham? Yang pertama kita kena hazaf dekat bahagian nun tu. Nun di bahagian mana? Dekat bahagian musanna, yang musanna. Okey? Itu yang pertama. Hazaf apa? Hazaf nun tasniah. Yang kedua, kita hazaf nun jamak. Contoh dia haulai banuna. Banuna tu kan dia jamak. Jamak muzakkar kan? Gitulah. Lepas tu dia akan cakap, kalau kita mau sandarkan banuna ni milik siapa? Anak-anak lelaki tu milik siapa? Milik Zaid. Dia mau cakap milik Zaid kan? Jadi dia akan buat haulai banu Zaidin. Dia buang nun. Kalau kita mau sandarkan, dia buang nun dekat bahagian mudhaf. Ingat, yang hazaf ni cuma ada di bahagian mudhaf. Isim yang pertama, okey? Yang pertama dia hazaf apa? Kalau ada nun tasniah, nun yang menunjukkan musanna, maka dia hazaf. Kalau dia ada nun jamak, dia hazaf juga nun jamak. Okey, yang ketiga ma'al haqu bin nun. Ni ka alif wal lam. Ni hadzal gulam. Asal dia hadzal gulam. Tapi bila dia mau cakap gulam tu milik Zaid, dia buang alif lam. Dia buang alif lam. Hadza gulamu Zaidin. Dia buang alif lam. Okey? Asal dia kan ada alif lam. Contoh dia macam kalau kita di sekolah kan kita akan cakap ghurfatul muallimi. Kita akan cakap bilik guru kan? Ghurfatul muallim. Kita dah sebut kopi mana pergi al-ghurfatul muallim. Kita dah akan cakap al-ghurfatu ada alif lam kan? Jadi maksudnya alif lam yang pertama dibuang. Ni, buang dekat bahagian mudhaf. Ingat, bahagian hazaf cuma wujud di bahagian mudhaf. Okey? Yang kedua adalah tanwin. Contoh dia macam ni. Ini haza madrasatun. Madrasatun tu sebenarnya ada tanwin kan? Madrasatun. Tapi bila kita sandarkan macam ini, dia sandarkan dengan kita, menunjukkan domir tu kan, domir tu kita, dia sandarkan dengan kita. Jadi madrasatuna, dia tidak cakap, kita tak akan cakap madrasatunna, tidak, dia akan buang tanwin. Dia akan jadi hadhihi madrasatuna, gitu. Okey? Faham? Faham? Boleh faham? Kamu ulang. Faham? Okey. Perubahan yang ada tu cuma di bahagian mudhaf. Maksudnya menghazaf yang cerewet untuk hazaf-hazaf ni di bahagian mudhaf. Dia hazaf apa saja? Dia hazaf 4 benda. Yang pertama alif lam, dia hazaf alif lam. Yang kedua tanwin. Yang ketiga nun dekat musanna. Yang keempat nun dekat jamak. Okey? Okey. Lepas tu dia cakap fa yu'rabu mudhaf. Kita i'rab mudhaf ni mimma yastahaqquhu min al-i'rab. Ikutlah kedudukan mudhaf tu. Sama ada kedudukan dia tu dalam keadaan dia marfu ke, dia majrur ke, dia mansub ke, ikut keadaan dia. Tapi berbeza dengan isim yang kedua. Isim yang kedua tu apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi sampai bila-bila majrur. Okey? Mudhafun ilaihi kalau letak je kita tulis i'rab mudhafun ilaihi, terus letak sebelah dia majrur. Terus letak sebelah dia majrur. Okey?
Dia dalam semua hal dia dalam keadaan majrur. Okey? Itu. Ingat je kalau mudhaf ikutlah kedudukan dia dalam i'rab. Dia boleh mana-mana. Tapi kalau mudhafun ilaihi dia mesti majrur. Mudhafun ilaihi sampai bila-bila dia majrur. Okey? Faham kan? Boleh tangkap? Boleh kan? Boleh. Okey. Nice. Lepas tu sekarang dia cerita, ni macam biasalah mesti ada istilah orang cakap adanya huruf jar dekat mudhafun ilaihi tu. Okay. Dia cakap yang pertama yang majrur tu kan kita cakap tadi mudhafun ilaihi tu majrur. Dia cakap majrur tu sebab ada ni, ada dia punya ada lam, ada min atau ada fi. Sebab itulah dia majrur. Maksudnya dia ada sebelum dia tu ada min, ada fi. Itu yang menyebabkan dia majrur. Tapi kata yang kita guna ni nah, dia majrur sebab mudhaf. Ni nah yang kedua. Buku kau tulis yang ini sahih kan juga? Kan salah lagi di buku aku ni. Buku kau, buku Fatin tulis sahih ni kan juga? Sama. Sama. Alhamdulillah. Dia bilang kalau yang ini yang kita pegang mudhafun ilaihi ni dia majrur, yang kita belajar ni kan, dia majrur sebab ada mudhaf. Sebab dia bersandar dengan mudhaf. Sebab itu dia majrur. Tapi ada ini pendapat yang lain yang kata dia kata sebelum mudhafun ilaihi tu ada perkataan lam ataupun ada huruf lam ataupun ada min ataupun ada fi. Okey, kita tengok. Ni nah. Apa yang dia tulis? Ni. Anal idhafah bimakna lam. Indal jumhur, dia bilang jumhur dia katakan idhafah ni dengan makna lam. Lam yang li tu bah, li. Faham tak? Kepunyaan li. Li. Dia bilang idhafah ni makna dekat jumhur kata lam. Tapi wazama ba'duhum. Tapi ada juga yang mendakwa annaha takunu aidan bimakna yang itu tu ada juga yang mendakwa makna dia tu ni nah. Li lah kan? Min. Yang pertama min. Dia cakap perkataan min. Dia bilang dia tu mudhafun ilaihi majrur sebab ada min. Min tu sebab apa? Dia ada makna min. Sebab kalau lah dia bilang idza kana mudhafun ilaihi jinsan lil mudhaf. Kalau mudhafun ilaihi ni dia sejenis dengan, dia adalah jenis daripada mudhaf. Okey, contoh dia hada khatam zahabin. Khatam tu dia punya mudhaf. Zahabin tu adalah mudhafun ilaihi. Ini yang kuning tu dia punya mudhaf. Itu dia punya merah tu dia punya mudhafun ilaihi. Ni. Lepas tu dia cakap zahabin tu dia jinsan daripada emas tu dia punya ni jenis daripada khatam tu, jenis khatam tu. Jadi dia cakap sepatutnya maksudnya hadza khatam min zahabin. Dia cakap sepatutnya begitu, hadza khatam min zahabin. Itu dia bilang makna dia min kalau dia adalah jenis daripada mudhaf. Okay, yang kedua kalau dia bilang makna dia fi. Fi tu idza kana mudhafun ilaihi. Kalau ni mudhafun ilaihi ni dia ilaihi zarfan waqi'an fil mudhaf. Sepatutnya dia jadi gini betul. Dia akan cakap nuaddi solah fil asr. Kami dirikan solah pada asar. Ketika asar. Itulah. Ada fi. Sebenarnya ada. Maksudnya solatul asri itu dia membawa maksud fi. Ada fi di situ. Lepas tu yang ketiga, idza kana dia guna li. Ni lam ni. Idza kana mudhaf tu malikan lil mudhafun ilaihi. Kalau lah isim yang kedua, mudhafun ilaihi tu dia milik kepada mudhaf. Milik si mudhaf. Dia bilang ni macam ni. Hadza gulam Zaid. Dia mau cakap gulam tu milik siapa? Gulam tu milik si Zaid. Kemilikan, kepunyaan. Gitu. Dia bilang itu li. Li ni kita maksudnya dia membawa maksud li. Kalau mudhafun ilaihi tu dia membawa maksud kepunyaan. Malikan lil mudhafun ilaihi. Lepas tu kalau mudhaf tu malikan lil mudhafun ilaihi. Kalau dia bilang wa in lam yata'ayyin takdir bi. Kalau dia bilang jika tidak, kalau benda tu bukan kepunyaan, bukan milik, bukan ni lah macam bukan milik sesiapa, bukan milik antara satu sama lain. Maksudnya mudhafun ilaihi mudhaf tu bukan milik mudhafun ilaihi, maka dia
ditakdirkan dengan min atau fi. Selain daripada kemilikan kepunyaan, dia kita guna min dengan fi. Selain daripada milik dan kepunyaan, kita guna min sama fi. Okey? Ini clear kan tak? Kau mau ulang? Clear? Clear. Anis faham? Faham. Okey, faham. Kalau faham, alhamdulillah. Okey, teruskan. Sebabnya. Lepas tu kan kita tengok dekat bahagian idhafah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ini dia apa? Dia membingungkan sedikit lah bagi saya lah. Kalau bagi kamu. InsyaAllah mudah. Okay, dia ada dua. Kalau dia tanya aksam idhafah ni ada dua. Idhafah mahdhah sama ghairu mahdhah. Itu aksam dia sebab dulu time aku sekolah time tu aku ingat lagi ustazah aku dia tanya, dia bilang berapa aksam idhafah? Lepas tu semua orang jawab lah, ada dua dia bilang. Lepas tu time tu tanyalah apalah aksam dia. Lepas tu ramailah orang jawab, dia bilang dia bilang ni mudhaf sama mudhaf. Dia cakap mudhaf sama mudhafun ilaihi. Jadi tu diamlah ustazah. Sebenarnya dia punya aksam idhafah mahdhah dengan idhafah ghairu mahdhah. Itu aksam dia. InsyaAllah kamu jangan salah ni. Tak kan. Ini kawan-kawan sekolah aku je tadi. Ni aksam idhafah. Aksam idhafah ni dia ada dua. Yang pertama idhafah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Okey. Ni. Okey, kita belajar idhafah mahdhah. Idhafah mahdhah ni dia boleh dinamakan sebagai ma'nawiyah juga. Okey. Idhafah mahdhah tu apa? Iaitu ia ghairu idhafah al-wasfun al-musyabih lil fi'il al-mudhari' ila ma'mulihi. Kalau apa? Idhafah mahdhah ni idhafah yang ghairu wasfun. Dia punya idhafah ni bukan wasfun. Okey? Dia bukan wasfun. Lepas tu dia musyabih lil fi'il mudhari'. Maksudnya dia menunjukkan yang sudah berlalu. Susah buat faham lah, tapi kalau kita tengok dia punya contoh mungkin boleh faham. Contoh, hadza kitab Muhammad. Haula'i banu Muhammadin. Dia punya mudhaf ni, mudhaf. Dia punya, kita mau tengok dia punya wasfun dengan ghairu wasfun tu dekat dia punya mudhaf. Kita mau tengok wasfun ataupun ghairu wasfun, tengok dekat dia punya mudhaf. Tengok mudhaf dia ni kitab. Yang ini banu. Nampak? Dia dalam keadaan isim biasa, dia bukan wasfun kan? Nampak? Kitab banu. Dia dalam keadaan wasfun. Okey? Ingat kalau idhafah idhafah mahdhah. Kalau mahdhah dia punya mudhaf, isim yang pertama tu mudhaf tu dia dalam keadaan ghairu wasfun, bukan wasfun. Lepas tu dia cakap wa kadzalika yusamma idhafatu mahdhah idza kana al-mudhaf pertama dia juga disebut sebagai idhafah mahdhah. Dia boleh disebut sebagai idhafah mahdhah juga kalau dia punya ni kalau mudhaf tu ghairu wasfun, kal masdar. Dia bukan wasfun juga seperti masdar. Contoh ajibtu min darbi zaidin. Nampak dia punya mudhaf dia punya idhafah di situ adalah darbi zaidin kan? Darbi zaidin. Okey, nampak sudah mana satu dia punya idhafah, darbi zaidin. Okey, nampak sudah kan? Lepas tu tengok mana satu mudhaf ilaihi. Mestilah isim yang pertama tu dia punya mudhaf, darbi. Itu adalah dia punya mudhaf. Okey. Lepas tu sudah tengok dia punya mudhaf, sudah dapat cari mana satu mudhaf, tengok mudhaf dia tu wasfun atau tidak. Macam ni darbi dia bukan wasfun, dia masdar. Jadi maksudnya kalau saya nampak gitu maksudnya dia adalah idhafah mahdhah. Kalau dalam ni dia bilang sebab dia ghairu wasfun, kan masdar. Okey, yang kedua pula ataupun dia wasfun. Dia wasfun. Mudhaf tu isim yang pertama tadi tu wasfun tapi wasfun dia tu ghairu amil. Dia tidak beramal. Orang bilang wasfun dia tu tidak menjadi no function. Terbatal dia punya function. Sebab apa? Sebab adalah benda yang membatalkan wasfun tu. Contoh ni, hadza darib Zaid ams. Darib tu darib kan? Dia punya idhafah di sini adalah darib Zaid. Lepas tu mudhaf dia adalah darib. Darib kan?
sepatutnya kalau tanpa perkataan ams ni, sepatutnya dia boleh jadi idhafah ghairu mahdhah sebab kan wasfun. Tapi sebab ada ams, ada perkataan ams tu yang menyebabkan wasfun tu ghairu amil. Menyebabkan wasfun tu terbatal pula function dia. Sebab ada perkataan ams. Sebab dia kan ni musyabih lil fi'il mudhari'. Sepatutnya wasfun ni dia membawa, dia musyabih fi'il mudhari' bah. Dia seperti dia bertugas. Dia bertugas seperti fi'il mudhari'. Asal dia punya tugas seperti fi'il mudhari'. Kalaulah tiada ams, kalaulah saya katakan dia tiada ams kan. Ni, tiada ams kan. Mana ams? Contoh kalau kita buang ams tu, kita cuba cakap hada dharib zaidan. Hada dharib zaidan kan. Lepas tu hada dharib zaid kan. Jadi hada dharib zaid ni dia akan jadi idhafah ghairu mahdhah. Sebab ada wasfun. Wasfun di situ dia bertugas seperti seperti fi'il mudhari'. Dia bertugas seperti fi'il mudhari'. Tapi sebab ada si ams ni, ada Allah Akbar. Malang cakap. Ada ams ni, ada ams kan? Ada ams. Jadi ada ams menyebabkan dharib tu dia tidak boleh bertugas seperti fi'il mudhari' sebab ada ams. Ams ni jelas terang lagi bersuluk menunjukkan sudah berlalu kemarin. Menunjukkan sudah berlalu. Jadi ams di situ menyebabkan wasfun tu ghairu amil. Terbatal dia punya function. Okey? Faham? Yang itu faham kah? Kan dah faham? Kan terlalu berbelit. Faham? Fatin Huda faham? Kurang. Sekejap, muka surat tu macam tak bergancak. Dah nampak? Tak nampak muka surat. Dah nampak ke pula? Okey, jap. Nampak ke sudah? Kan dah nampak lagi. Nampak kan sudah? Boleh nampak kan sudah? Nampak sudah dia punya muka surat yang idhafah mahdhah sama ghairu mahdhah tu? Nampak. Jadi kau dah nampak lah dari tadi ni. Jadi ulangan semula kan? Okey kah kalau ulang? Tak boleh, saya teruskan je. Yang ini faham? Anis faham kah? Faham. Faham. Yang tadi tu faham lah sudah kan? Yang dia terbatal tu. Sebab ada ams. Okay. Okay, teruskan kepada ni idhafah ghairu mahdhah. Okay. Idhafah ghairu mahdhah ni pula dia adalah wasfun. Dia mudhaf dia itu dalam keadaan wasfun yang mana itu bertugas menyerupai fi'il mudhari'. Maksudnya wasfun dia tu membawa maksud fi'il mudhari'. Okay. Yang pertama wasfun kan. Contoh dia kan al-mudhaf wasfan yushbihu yuf'al. Al-mudhari' lah. Dia punya wasfun tu menyerupai fi'il mudhari'. Contoh dia sama ada isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbah. Contoh isim fa'il. Okay, hadza dharib Zaid al-an au ghadan. Dia punya idhafah adalah dharib Zaid. Itu dia punya idhafah. Okay, itu idhafah dia. Okay, lepas tu tengok dia punya mudhaf. Mudhaf dia tu adalah dharib, wasfun kan? Wasfun. Okay, jadi wasfun, kalau saya tahu dia wasfun, memang ada harapan lah dia pergi idhafah ghairu mahdhah. Lepas tu tengok belakang dia. Belakang dia ada al-an atau ghadan. Jadi maksudnya al-an sama ghadan tu lagi menguatkan untuk menjadikan dia idhafah ghairu mahdhah. Okay? Sebab kenapa saya cakap gitu? Sebab dia punya dharib ni, dia punya wasfun betul-betul ni membawa maksud fi'il mudhari'. Al-an atau ghadan itu kan yang sekarang atau akan datang. Yang kedua hadza murawwa'ul qalb.
Ni murawwa' tu, murawwa'ul qalb tu, murawwa'ul qalbi tu, murawwa' tu dia punya mudhaf. Al-qalb tu dia punya mudhafun ilaihi. Dalam keadaan murawwa' tu dalam keadaan isim maf'ul. Isim maf'ul kan yang lebih daripada ghairu sulasi, bukan 3. Yang kedua contoh dia hadza madrub al-ab. Dia punya idhafah ni madrubul ab. Madrub tu kan dalam keadaan isim maf'ul. Jadi wasfun kan. Jadi kalau dia idhafah ghairu mahdhaf. Okey. Lepas tu yang ketiga sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni contoh ni hadza hasanul wajhi. Hadza wa hasanul wajhi. Ni hasan dengan wajhi tu dia adalah mudhafun ilaihi. Hasan tu dia punya mudhaf. Jadi nampak hasan tu dalam keadaan sifat musyabbahah. Jadi dia adalah idhafah ghairu mahdhaf. An yakuna mudhaf wasfan bermakna hal atau mustaqbal. Ni dia cakap kalau kamu masukkan dia dalam keadaan idhafah ghairu mahdhaf, idhafah mudhaf tu. Mudhaf tu dia mesti wasfun yang membawa maksud hal atau mustaqbal. Yang membawa maksud sekarang ataupun yang akan datang. Okey? Itu dia punya syarat kalau mau jadikan dia idhafah ghairu mahdhaf. Wasfun tu, wasfun itu mesti dalam keadaan membawa maksud sekarang atau akan datang. Kalaulah wasfun, dia wasfun tapi membawa maksud madhi. Nina. Ni. Dia wasfun tadi dalam keadaan madhi. Ni. Kan wasfun tapi dalam keadaan madhi. Kalau dia wasfun membawa maksud madhi, itu adalah idhafah mahdhaf. Okey. Okey, mari kita tengok ni. Ini ada sedikit salah. Ini cara je. Kalau mau ikut, kalau nak mau ikut up to you lah. Ni. Bagaimana kita mau tentukan sama ada idhafah tu idhafah mahdhaf ataupun idhafah ghairu mahdhaf. Okey, yang pertama kita membuat. Okey, tengok dulu dekat ayat tu. Yang pertama kena tengok dulu ayat tu, teropong. Mana satu dia punya idhafah. Mana satu idhafah, mana satu dua isim yang bersandar. Okey. Okey, macam ni kan. Dharib Zaid. Itulah dia punya idhafah kan. Ini pun Dharib Zaid. Ini pun Dharib Zaid. Itu dia punya idhafah. Lepas tu sudah nampak mana satu idhafah, tentukan duluan mana satu mudhaf. Tentukan duluan mana satu mudhaf, mana satu mudhafun ilaihi. Okey, macam ni senanglah kan. Yang pertama tu mudhaf, yang kedua tu mudhafun ilaihi. Dharib tu dia punya mudhaf, dia punya Zaid tu adalah mudhafun ilaihi. Okey. Lepas tu tengok. Lepas tu tengok, sudah tahu mana satu mudhaf, mana satu mudhaf. Fokus sama mudhaf tu duluan. Tengok mudhaf tu sama ada mudhaf tu wasfun atau tidak. Ni cara yang kedua. Tengok mudhaf tu. Macam ni dharib. Dharib tu tengok. Ingat, dharib tu dia adalah isim fa'il. Maksudnya dia wasfun. Jadi tengok mudhaf tu. Kalau mudhaf tu wasfun, okey. Kalau dia wasfun, kita boleh kan dia bilang kan dia sudah belajar tadi kalau idhafah ghairu mahdhaf dia mesti wasfun. Jadi kalau sudah nampak dia wasfun, boleh jadi dia adalah idhafah ghairu mahdhaf. Boleh jadi. Maksudnya kena untuk jadi idhafah ghairu mahdhaf tu besar. Sebab kita nampak dia wasfun kan. Okey. Lepas tu tengok yang ketiga. Tengok sama ada wujud perkataan ams, ghadan ataupun tiada tiga-tiga tu. Dan semestinya apa-apa yang boleh membatalkan lah. Ini contoh je lah. Tengok perkataan tu ada ams, ada ghadan ataupun ada al-an. Okey. Kalau tiada, ini contoh yang pertama. Kalau dia tiada, ni kan. Kalau dia tiada, kalau tiada perkataan apa-apa, contoh macam yang pertama ni, ini apa dia? Jadi maksudnya dia dalam geng idhafah. Kenapa biru? Kalau dia tiada, hijau lah. Ni. Kalau ni kan yang pertama ni tiada. Jadi dia dalam geng idhafah ghairu mahdhaf. Sebab dia wasfun tu, dharib Zaid tu wasfun yang sudah beramal seperti fi'il mudhari' sudah. Maksudnya dia tidak pun perkataan yang membatalkan wasfun tu untuk menjadi fi'il mudhari' kan. Tidak ams. Tidak pun yang menjadikan dia fi'il madhi. Jadi tapi tidak juga yang menguatkan dia macam al-an dengan ghadan. Jadi dia membatalkan tidak masalah lah. Dia terus jadi idhafah ghairu mahdhaf. Tidak masalah. Kalau yang kedua, okey, kau sudah tengok ni, kau sudah nampak yang dia punya mudhaf tu wasfun semua. Macam mana lah sudah, macam kau masuk dalam game sini kan. Tapi kau tengok ada ams. Ams ni menunjukkan madhi. Ni ada ams pula. Jadi kalau ada ams ni maksudnya dia wasfun ghairu amil. Dia ni
menjadikan wasfun tu no function. Maksudnya dia membawa maksud yang madhi, yang sudah berlalu. Jadi kalau dia sudah menunjukkan yang sudah berlalu, hadza dharib Zaid ams ni, jadi dia dalam keadaan idhafah mahdha. Dia geng yang ini, idhafah mahdha. Sebab ada ams. Ams ni dia membatalkan dharib tu daripada membawa maksud mudhari' kan. Lepas tu ada perkataan al-an. Ini paling senang lah. Ada al-an dengan ghadan. Kalau ada al-an dengan ghadan, tapi mesti tengok dulu pertama yang kau perlu tengok dulu, mesti tengok dulu mudhaf tu. Kalau pun ada perkataan al-an dengan ghadan, tapi dia kata dia punya mudhaf bukan wasfun, dah boleh juga. Dia bukan. Jadi pertama yang kau kena tengok wasfun. Pertama kena tengok dekat mudhaf tu wasfun atau tidak. Lepas sudah tengok wasfun atau tidak, baru boleh tengok wasfun atau tidak, baru kau boleh tengok di belakang tu. Adakah yang membatalkan, adakah yang menguatkan, ataupun dia memang tidak. Macam ni kan dia sudah wasfun, lepas tu belakang dia ada al-an, jadi dia sudah terang lagi, bersuluh lah lagi. Dia adalah idhafah ghairu mahdha. Gitu. Fahamkah? Kan dah faham? Faham. Cuma macam mana kita nak tahu mudhaf dia tu wasfun ataupun bukan? Macam mana mau tahu dia punya mudhaf tu wasfun atau bukan? Ni, kau belajar mustaqbal. Tak apa. Ni, yang dia bagi sini sama ada dia tu mana satu tadi tu? Ni tak ada. Ada isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Itulah wasfun. Kalau kau tanya lagi macam mana mau tahu dia tu isim fa'il musyabbahah dengan wasfun? Ini macam mana kita mau tahu dia tu apa tu? Wasfun ni sama ada isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Kau masih ingat mushtaqat? Yang isim, macam mana kita mau tukar pergi isim fa'il, macam mana kita mau tukar pergi isim maf'ul, macam mana kita mau tukar pergi sifat musyabbahah. Masih ingat atau enggak? Tak. Enggak, kau dah ingat. Okey, faham. Yang itu. Okey. Okey. Isim fa'il macam mana ni apa? Inilah. Aku boleh je ajar macam mana mau tukar pergi isim fa'il, isim maf'ul semua tu kan. Dia sebenarnya kalau kau ambil dini lah. Kalau kau ambil dini masa tingkatan 5, dia tingkatan 4 tu. Tingkatan 4. Kalau kau ambil dini tingkatan 4, kau belajar dekat tu Lughatul Arabiyyah Mu'assirah tu. Kau dah belajar tu bab mushtaqat. Boleh je aku terang, tapi boleh je aku terang, cuma lambatlah masa kita habis hari ni. InsyaAllah aku kasih terang isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ni besok. Boleh? Boleh kan? InsyaAllah aku hutang benda ni, esok aku kasih terang. Okay? Jadi esok baru aku kasih faham macam mana mau tukar pergi isim fa'il, isim maf'ul dan semua tu lah. InsyaAllah. Kalau aku ingat. Okay. Esok aku hutang tu sekarang kita maju kepada khasaisul idhafah. Ciri-ciri idhafah. Dia ceritalah apa itu khasaisu idhafah mahdha ataupun idhafah ghairu mahdha. Kalau idhafah mahdha ni dia tufidu ta'rif, dia ada dua je. Tufidu ta'rif dan tufidu takhsis. Tufidu ta'rif atau takhsis. Dia macam menunjukkan macam mengkhususkan, tapi mengkhususkan yang pertama guna ta'rif. Kalau yang kedua yang mengkhususkan guna nakirah. Contoh macam dengan iza kana mudhafun ilaihi ma'rifah.
Kalau tufidu ta'rif, dia punya mudhafun ilaihi. Ini cerita dia mudhafun ilaihi. Ya, isim yang kedua tu. Dia punya mudhafun ilaihi tu ma'rifah. Contohnya macam ni nah. Hadza gulam Zaid. Zaid. Zaid tu kan ma'rifah. Zaid nama orang. Jadi itu adalah ma'rifah. Jadi kalau nampak yang bersandar tu kan ni nah. Gulam sama Zaid. Jadi dia punya mudhafun ilaihi tu ma'rifah. Jadi dia tufidu ta'rif. Kalau yang kedua, tufidu takhsis. Idza kana al-mudhaf nakirah. Dia macam mau kasih terang juga pun gulam tu milik siapa, tapi dia guna nakirah. Ni, hadza gulam rajulun. Hadza gulam rajulun. Ni nah, rajulun tu nakirah, dia punya mudhafun ilaihi. Jadi dia akan jadi dia punya khasais tu tufidu takhsis. Ni, lepas tu soalan ni kalau aku dah silap ada keluar tem kami Islam. Tem kami Islam sebab ni soalan yang aku stuck. Aku tak dapat jawab. Memang tak tahulah. Aku lupa tem tu. Dia minta gini, dia bilang dia suruh bagi contoh dia minta contoh idhofah. Dia minta contoh idhofah, tapi idhofah tu dia minta contoh dalam keadaan mudhafun ilaihi dia nakirah. Ni, yang inilah tu maksudnya dia mau tu tufidu takhsis lah. Tapi time tu aku sepikir kenapa aku terfikir begini, adakah dia punya mudhafun ilaihi tu nakirah? Segitu jahil saya time tu, lupalah, betul-betul aku lupa. Jadi maksudnya ini pun penting, okey? Dan jadi saya lupa. Jadi maksudnya kalau dia punya mudhafun ilaihi tu boleh jadi nakirah, boleh jadi ma'rifah, okey? Maksudnya dia cakap nantilah aku cerita yang di bawah ni kan. Lepas tu dia cerita kalau khasaisu idhafah ghairu mahdha. Kalau ghairu mahdha ni dia ni nah la tufid ta'rifan wala takhsisan. Dia bukan macam ni. Kalau dia mengkhususkan mengkhususkan kepada ma'rifah, mengkhususkan kepada nakirah contoh. Ini dia tidak mengkhususkan, dia tidak la tufidu ta'rif wala takhsis. Dia tidak. Tapi innama tufidu takhfif. Cuma untuk meringankan sebutan sahaja. Dia cuma mau ringankan sebutan dan faedatuhu turja'u ila lafzi. Dia punya faedah tu menjurus kepada lafaz sahaja. Maksudnya dia cuma mau senangkan sebutan je. Dia tidak pun macam mau apa ni? Mau cakap mengkhususkan kepada itu ini tak. Kalau ghairu mahdha just untuk tufidu takhfif sahaja. Itulah dia dinamakan sebagai idhafah lafziyah. Itulah nama dia ghairu mahdha ni lafziyah. Sebab dia cuma sekadar pada lafaz. Pada sebutan, meringankan sebutan. Dan ini kenapa dia dinamakan sebagai idhafah mahdhani ma'nawiyah? Sebab ni nah dia ada mengkhususkan ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Itu, okey? Inilah macam ni. Yang ini wa yajuzu dukhulur rubba litta'rif. Boleh juga kita letakkan rubba litta'rif ni ya. Rubba rajina. Boleh jadi dia harapan kita ataupun waktu wasfu bihin nakira ataupun ni nah dalam keadaan wasfun nakira. Hidayah balighul Ka'bah. Ini dia punya ni. Dia punya mudhafun ilaihi. Okey, lepas tu sekarang dia cerita sumiyat ghairu mahdha, disebut dinamakan sebagai ghairu mahdha li'annaha 'ala takdir infisal. Sebab dia dalam takdir infisal. Ini kan yang kita cakap sekarang. Hadza dharib, ni kan. Hadza dharib Zaid al-an. Ni. Hadza dharib Zaid al-an. Ni kan. Tapi makna dia boleh ditakdir sebagai ni nah. Ni yang dia punya makna ni. Hadza dharibun Zaidan ja. Cuma dua-dua ni dia adalah makna ni nah. Makna dia orang sama. Dia orang adalah makna dia orang satu. Sama aja makna dia orang dua-dua. Tapi di idhafah yang ini kenapa dikasih jadi dharibu Zaidin, dikasih idhafah dharibu Zaidin al-an. Kenapa dikasih idhafah ni nah talaban lil khifah. Maksudnya dia cuma untuk meringankan sebutan. Itulah dia bilang mahdha sebab dia ada takdir infisal. Maksudnya dia boleh dipisahkan. Dharibu Zaidin boleh dipisahkan. Boleh jadi dharib Zaidan. Faham tak? Dalam keadaan dharib Zaidan, boleh dharib Zaidin. Boleh dharib Zaidin. Dia cuma makna dia orang sama aja. Dharib Zaidin dalam keadaan mudhaf ilaihi ataupun dharib Zaidan. Dalam keadaan itu dia sama aja, makna yang sama. Cuma
dia jadikan dia mudhaf ni yang tanda merah ni, dia cuma jadikan dia mudhaf ilahi sebab apa? Untuk meringankan sahaja, meringankan sebutan sahaja. Tak tahu mungkin orang Arab rasa susah kali sebut. Gitu dia cuma meringankan. Tapi berbeza dengan mahdha. Mahdha ni kan maknawi. Dia bilang sumiyat mahdha li'annaha khalisatun li'annaha min niyatil infisal. Maksudnya dia tidak boleh dipisahkan secara langsung. Gulamu Zaidin tak boleh dipisahkan secara langsung. Tak boleh dipisahkan lah gulamu rajulin. Boleh je pisah tapi bukan sudah menunjukkan makna yang sama. Faham tak? Boleh je pisah gulam sama Zaidin. Tapi kamu tunjukkan gulam tu milik si Zaid bah. Kamu cakap gulam tu milik si Zaid. Kalau kita kasih pisah, dia akan jadi gulam sama Zaid. Gulam sama Zaid. Orang tidak, maksudnya kita bukan cakap gulam si Zaid. Faham tak? Maksudnya kita mau spesifik. Jadi maksudnya dia tidak boleh dipisahkan. Kalau kau kasih pisah, dia jadi makna yang lain. Berbeza dengan idhafah ghairu mahdha. Kalau kau kasih pisah pun, dharib sama Zaid ni, yang dharibu Zaidin ataupun dharibu Zaidan, dia masih makna yang sama. Cuma dia disandarkan, maksudnya dia jadi idhafah untuk meringankan sebutan sahaja. Itulah dia nama dia idhafah ghairu mahdha lafziyah. Ghairu mahdha lafziyah. Tapi kalau idhafah mahdha, dia ma'nawiyah. Boleh tangkap? Kan tak? Faham? Faham ke guys? Faham? Faham kan? Kejap tu. Lupa pula. Faham? Okay, terus. Sorry, lambat kan ni aku. Okay, lepas tu kita pergi ini bab yang last. Ini yang terakhir sudah. Yang terakhir sudah. Dia cerita, dia tambah pula. Sebelum tu nampak kat screen, kan dah nampak. Nampak ni nota. Nampak? Kan dah nampak? Nampak? Nampak betul lah? Okay. Okay, sekarang dia cerita pula kalau mudhaf tu dia bersandar dengan ya mutakallim. Maksudnya dia punya mudhafun ilaihi dalam keadaan ya mutakallim. Ataupun adalah nanti kalau kau belajar dia bukan yang mutakallim dia, tapi indahlah dicerita di sini yang mutakallim lah, dia spesifikkan yang mutakallim. Kalau mudhaf, isim yang pertama kan mudhaf. Mudhaf tu dia bersandar dengan ya mutakallim. Okay, dia ada dua cara. Dua cara. Ini dua cara yang besar. Yang pertama kasru kusira akhirul mudhaf ila ya mutakallim. Kita bariskan huruf mudhaf yang terakhir tu baris bawah. Lepas tu kepada yang mutakallim. Lepas tu ni bina yang mutakallim ala sukun. Kita ni yang mutakallim tu dia baris mati. Baris sukun. Lepas tu mudhaf perkataan terakhir, huruf terakhir di mudhaf tu kasih letak baris bawah. Okay, dia begini kan. Ini tapi aku guna ni lah, aku salin balik supaya faham sikit. Sebab aku punya nota ni aku je faham kali. Ni nah. Yang pertama, cerita yang pertama ni nah. Ini yang pertama ni cerita yang ni nah ni. Ni, yang ini guys. Ni. Ni cerita yang ini yang ini. Yang cerita dia bersandar dengan ya mutakallim tapi ni kasru kusra akhirul mudhaf. Kita baris bawakan akhir mudhaf ilanya mutakallim. Ni. Wa bina ya mutakallim ala sukun. Okay, yang pertama kalau isim mufrad. Isim mufrad sahih akhir. Dia isim mufrad, lepas tu perkataan mufrad. Lepas tu yang huruf akhir dia bukan alif, bukan waw, bukan ya. Sahih, huruf sahih lah, dia bukan huruf illah. Contoh macam gulamun. Gulamun tu kan mufrad. Lepas tu tengok huruf terakhir dia mim. Mim tu dia baris mim tu dia bukan huruf, dia huruf sahih kan? Nampak mim, dia huruf mim. Lepas tu kalau tambah dengan ya mutakallim dia akan jadi gulami. Kita cuma baris akhirkan ni, yang mim ni kan huruf terakhir mudhaf. Sebenarnya kan dia jadi mudhaf. Huruf terakhir ni kau kasih baris di bawah. Lepas tu ya tu kasih baris mati, sukun. Ya tu bina ala sukun. Dia jadi gulami.
Itu yang pertama, isim mufrad sahih akhir. Tambah dengan ya mutakalim dia jadi nih kita kusira akhir mudhaf nih, kasru akhir mudhaf, lepas tu bina ya mutakalim ala sukun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua kalau dia jamak taksir nih. Jamak taksir. Kalau jamak taksir ni nah gilman. Gilman ni dia jamak taksir. Jamak taksir gilman tambah dengan ya mutakalim. Tambah dengan ya mutakalim dia akan jadi gilmani. Gilmani yang huruf terakhir kusira. Huruf terakhir mudhaf kasih baris bawah. Lepas tu bina ya yang mutakalim ala sukun. Ni jadi dia akan jadi gilmani. Senang. Senang lah kan. Lepas tu yang ketiga ni jamak muannas salim. Jamak muannas salim pun senang juga. Muallimat. Muallimat. Lepas tu tambah dengan yang mutakalim. Sama juga kita baris akhirkan ya ta ni. Baris akhirkan mudhaf ni. Lepas tu kita bina yang mutakalim tu ala sukun. Kita bina yang mutakalim tu ala sukun. Gitu. Tu jadi dia akan jadi muallimati. Nampak? Itu jamak muannas salim. Senang je kita kasih baris bawah yang mudhaf tu, lepas tu ya mutakalim tu kita kasih baris mati. Lepas tu ini yang terakhir. Ini yang terakhir dekat bab yang tadi pula. Al-mu'tal syabihu bisahih. Dia huruf mu'tal. Tapi huruf mu'tal dia tu menyerupai huruf sahih. Sebab kenapa saya cakap begitu? Sebab huruf terakhir dia memang huruf alif, waw atau ya. Memang huruf mu'tal. Tapi huruf mu'tal dia tu berbaris. Berbaris. Itulah dia seolah-olah menyerupai huruf sahih. Macam dalwun. Dalwun tu kan baldi ke? Baldi dah silap. Wun. Waw kan memanglah dia mu'tal. Tapi mu'tal dia tu berbaris. Jadi dia macam mu'tal syabihu bis sahih. Dia macam seolah-olah huruf sahih. Dia bukan waw yang kita sebut mat tu yang kasih panjang. Enggak. Dia berbaris. Jadi kalau syabihu bis sahih macam dalwun ni, kalau dia tambah dengan ya mutakalim, dia akan jadi dalwi. Dalwi. Waw tu yang waw ni mudhaf kan. Huruf terakhir mudhaf baris bawah. Lepas tu ya tu kita sukun. Ini senang. Ini dia punya cara, ini je. Cara dia usira akhir mudhaf ila ya mutakalim. Lepas tu bina ya mutakalim ala sukun. Senang je. Kan? Faham? Yang ini faham? Boleh catch kan lagi? Kan tak? Ni faham? Faham. Faham? Okay. Lepas tu ini yang terakhir sudah. Semangat guys. Lepas tu ini yang terakhir. Yang terakhir ni dia punya cerita taskin. Taskin akhir mudhaf ila ya mutakallim. Baris mati. Kalau tadi kan akhir mudhaf tu huruf yang ni nah. Yang ni mudhaf ni kan kita kasih baris bawah. Sekarang dah taskin. Baris mati kan akhir mudhaf tu. Lepas tu ila ya mutakallim. Lepas tu ya mutakallim tu pula bina ala fathi. Ni kita bina atas kita buat dia atas baris atas. Tu kita akhir mudhaf tu kita kasih baris kita kasih mati. Lepas tu yang mutakalim tu kasih baris atas. Okay, dia ada empat ni. Sama je macam tadi pun ada empat, ni pun ada empat. Okay, yang pertama kalau dia isim mankus. Isim mankus ni kan, isim mankus tu kan ni yang ya di belakang tu bah, qadi. Okay, kalau qadi tambah dengan ya mutakalim. Kalau kasih sandar dia dengan ya mutakalim, ni nah dia akan jadi ni lah yang dia jadi. Qadiyah. Ni dia ni nak udgimat ya'uhu fi ya mutakallim. Wa futihat ya mutakallim. Ni nak qadi tambah dengan ya. Sepatutnya dia ni nak ada dua ya. Sepatutnya dia akan jadi qadi ada dua ya. Tapi dia bilang apa? Udgimat. Kita masukkan ya'uhu fi ya. Kita masukkan ya tu kepada ya. Maksudnya kalau kasih idgham dia lah. Lepas tu kalau sudah kasih jadi satu kali, itulah dia akan jadi qadiyah. Sudah kasih idgham,
Lepas tu bina ya tu ala fathi, kasi baris atas. Okay? Isim manqus. Yang kedua, isim maksur. Contoh dia aso. Aso yang akhir dia huruf alif. Huruf alif ataupun alif maksurah tu maksudnya. Ni kan. Aso. Aso ni tongkat. Aso tambah dengan ya. Ya tu ya mutakalim lah kan. Dia akan jadi aso ya. Apa dia? Selamat alif. Kita kasih stay je alif tu. Tapi wa futihat ya mutakalim. Tapi kita kasih baris atas tu ya mutakalim. Aso ya. Tapi kalau apa sebutan nama ni? Huzail ke? Kalau Huzail cakap, ya, dia tak mau asoya tu. Dia mau gini, asoya. Dia mau kulibatil alif tu ya. Dia mau ditukar ya, alif tu pergi ya. Sebetulnya kan kalau kita belajar ni je, asoya. Tapi kalau si Huzail cakap dia mau alif ni kita tukar pergi ya. Lepas sudah tukar, kita kasih idgham, dia kasih jadi satu kali. Jadi asoya. Ini kata Huzail. Inilah yang pink ni perjalanan cerita si Huzail punya. Dia mau macam mana? Dia mau macam ni kan asoya. Lepas tu alif tu dia mau tukar pergi ya. Idgham. Kasih idgham jadilah dia asoya. Okay? Yang ketiga musanna. Yang ketiga ni musanna. Kalau musanna, dia ada bagi lagi cabang dua. Sama ada di dalam keadaan rafa ataupun dalam keadaan nasab wajar. Kalau rafa, kan kalau kita belajar musanna ni dia rafa marfu bil alif. Kalau mansub wa majrur bil ya kan. Jadi kalau dia rafa ni nah, yang pertama ni tengok ni. Yang rafa. Kalau dia rafa macam gulamani tambah dengan yang mutakallim. Dia akan jadi gulamaya. Apa yang kita buat? Yang pertama hazaf nun musanna. Ini kan perkara kita wajib tadi. Mesti hazaf nun. Ni hazaf nun. Okay. Gulama. Lepas sudah hazaf nun. Lepas tu Dina kasih stay je alif tu. Ni stay. Alif ni stay. Lepas tu wa futihat yang mutakallim. Lepas tu kasih baris atas je yang mutakallim. Jadilah dia gulamaya. Dia dua. Dua. Gulamaya. Tapi itu kalau rafa. Tapi kalau dia nasban wajaran. Macam gulamaini tambah dengan ya. Gulamaini tambah dengan ya. Dia akan jadi gulamaya. Pertama apa dia? Huzifat nun musanna. Macam biasa kita mesti hazaf nun musanna kan. Mesti hazaf dia punya nun. Sudah hazaf dia punya nun. Ni kan bertembung dua ya. Sebetulnya kita akan gula ghain lam alif baru mim ya. Ada dua ya kan. Tapi dia bilang udgimat ya piya. Maksudnya kita cantumlah ya tu. Ni sebenarnya inilah dia jadi satu. Lepas tu kita baris ataskan ya mutakalim. Itulah dia jadi gulamaya. Gitu. Itu, okey. Lepas tu macam biasalah baris atas. Okey, itu sudah musanna. Musanna dia ada dua. Dalam keadaan dia rafa ataupun nasban wajaran. Rafa, nasab dengan jar. Okay. Nasab dengan jar dia satu geng. Rafa lain geng dia. Okay. Lepas tu kalau dalam keadaan jamak muzakkar salim. Ini yang last. Kalau jamak muzakkar salim, dia bersandar dengan yang mutakallim. Sama juga dia ada rafa dengan nasab wajar. Kan kalau jamak muzakkar salim, kalau di dalam keadaan rafa, kita akan cakap marfu bil waw. Kan? Bil waw. Tapi kalau dia mansub bil ya. Kalau majrur pun kita cakap majrur bil ya. Gitu kan. Jadi kalau dia rafa, contoh Zaidun. Ni dia cakap Zaidun ramai lah. Zaidun tambah dengan ya. Zaidun tambah dengan ya. Pertama yang kau perlu buat adalah hazaf nun jama'. Yang pertama hazaf nun jama'. Dia akan jadi Zaidu tambah ya kan. Zaidu tambah ya. Lepas tu sudah dia akan jadi ni lah. Zaidu. Ada waw ada ya. Lepas tu yang kedua dia bilang kulibatil waw ya. Ni waw ni kau tukar pergi ya. Ni waw ni kau tukar pergi ya. Seolah-olah macam ni. Zaidu tapi ya. Ni lah. Seolah-olah Zaidu yang ini ni seolah-olah kau tukar dia pergi ni ya. Zaidu ya. Tambah ya mutakalim lagi. Dia akan jadi dua ya lah. Zaidu ada dua ya. Okay. Lepas sudah buat gitu. Yang pertama hazaf nun jama'. Yang kedua tukar waw tu pergi ya. Tukar waw pergi ya.
Okey, tukar waw yang zaidu tu, yang zaidu, waw tu tukar pergi ya. Lepas tu sudah dia jadi 2 ya, kan zaidu. Kulibatid dhamma. Kau tukar dia punya dhamma tu yang dekat zaidu, tukar pergi. Jadilah dia zaidi kan. Jadi baris bawah, zaidi. Lepas tu kan dia ada 2 ya, ada masalah lagi sebab dia ada 2 ya. Dia ada 2 ya, jadi wa udgimat ya fi ya. Kau kasih masukkan ya pergi ya. Dia akan jadi zaidi. Dia ada 2 ya. Lepas tu sudah gitu wa futihat ya mutakallim. Lepas tu kau kasih baris atas ya mutakallim. Jadilah dia ni zaidi ya. Ni yang terakhir. Dia jadi zaidi ya. Terlalu panjang dia punya perjalanan. Tapi inilah perjalanan dia. Pertama hazab nun jama', yang kedua kulibatil waw ya. Yang ketiga kulibatil dhamma kasrah, yang keempat udgimat ya fi ya. Yang kelima baru futihat ya mutakallim. Okey? Yang mau screenshot lah. Okey. Lepas tu yang kedua wajaran. Kalau nasban sama jar dia senang lah, dia macam pendek. Contoh macam zaidin. Zaidin kan. Kalau dia zaidin tambah dengan yang mutakallim. Yang pertama kau kena buat memang hazab. Hazab nun jama'. Ni hazab nun jama'. Lepas tu dia akan jadi ni zaidi tambah ya kan. Zaidi ya. Zaidi ada ya. Lepas tu mestilah zaidi sama ya tu bertembung 2 ya. Dia akan bertembung 2 ya. Kalau bertembung 2 ya dia akan cakap udgimat ya fi ya. Kau masukkan ya kepada ya. Dia akan jadi zaidi. Lepas tu futihat ya mutakallim. Kasih baris atas ya mutakallim. Dia jadi zaidiyah. Ada 3 je. Hazab pertama, hazab nun jama'. Yang kedua udgimat ya fi ya. Yang ketiga futihat ya mutakallim. Gitu. Faham? Kan dah faham? Faham? Fahamkah? Kan dah faham? Faham? Fatin faham? Faham kan? Faham. Faham. Habis dah. Itu je kita belajar. Kita belajar hari ni bab maf'ul mutlak sama bab idhofah. Esok aku kasih terang bab tu. Apa tadi tu? Pasal yang wasfun tu, okey? Okey, esok aku kasih terang bab wasfun tu. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Kata ada soalan. Tak ada soalan. Itu ada ada apa tu? Link TikTok. Nanti kamu tengok kamu like. Sabar sebelum saya tutup. Yayasan Waqfirah juga mengadakan pelbagai program berbentuk kesukarelawan kepada para pelajar yang ingin membantu melalui penyaluran tenaga. Berbagai manfaat bakal diperoleh kepada para pelajar yang mendaftar sebagai sukarelawan Skuad Kita Bantu. Jadi saya mengajak kepada semua yang ada untuk mendaftar sebagai sukarelawan Skuad Kita Bantu Yayasan Waqfirah. Link pendaftaran saya telah kongsikan di ruang chat. Untuk melihat perkembangan terkini program, para pelajar ni boleh follow media sosial Rastura. Nanti kamu follow type je Yayasan Waqfirah di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, Twitter, semua ada. Kamu follow. Semua kamu follow. Lepas tu insyaAllah kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Untuk kelas seterusnya, kami akan maklumkan di dalam grup insyaAllah. InsyaAllah, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya minta maaf kalau ada kurang dari saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala buruk tu datang daripada diri saya dan kelemahan diri saya sendiri. Guru-guru saya terlepas daripada kesalahan yang saya ajar. Saya ajar boleh chat saya terus. Kalau ada faham pun boleh chat. Nanti saya cuba fahamkan, okey? InsyaAllah itu je kelas kita minggu ni. Terima kasih yang datang.